Salam sejahtera dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menonton video ini. Untuk video pembentangan kali ini, kami akan membentangkan berkenaan tugasan kami dalam modul BPMN 1013 pengantar pengurusan. Alright, untuk tugasan kali ini, kumpulan kami dikehendaki untuk memilih salah satu syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia, dan ahli kumpulan kami telah bersepakat untuk memilih Axiata Group Berhad sebagai syarikat, yang mana syarikat ini juga tersenarai di Bursa Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu termasuk saya sendiri, Medkatu Simpong dengan nombor metrik 276525. Antara isi kandungan yang terdapat di dalam video pembentangan ini termasuklah pengenalan kepada Axiata Group Berhad, pelanggan, persaingan, isu semasa, analisis syarikat, iaitu kami menggunakan kaedah SWOT analisis, dan juga kami akan memberikan serba sedikit cadangan penambahbaikan serta hala tuju ataupun masa depan syarikat ini. Sebagai pengenalan, Axiata Group Berhad ataupun dahulunya dikenali sebagai TM International Berhad merupakan sebuah syarikat telekomunikasi di Malaysia yang telah ditubuhkan pada 12 Jun 1992, dan syarikat ini merupakan sebuah syarikat awam yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965. Dan untuk makluman, Axiata Group Berhad juga merupakan syarikat induk Khazanah Nasional yang dikawal selia oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Slide seterusnya ini merupakan ibu pejabat kepada Axiata Group Berhad yang beralamat di Jalan Stesen Sentral 5 yang terletak di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Berdasarkan carian secara dalam talian di laman web rasmi Axiata Group Berhad, berikut merupakan kenyataan objektif, misi dan visi syarikat ini, iaitu meningkatkan Asia sebagai salah satu kumpulan telekomunikasi terkemuka di Asia yang mengejar visi untuk menjadi juara digital generasi baharu menjelang tahun 2022. Axiata juga telah mengubah dirinya dari entiti pemegangan portfolio aset mudah alih yang murni menjadi strategi perniagaan yang digerakkan oleh strategi teras 3 kali mengenai telco digital, perniagaan digital dan juga infrastruktur. Sebagai peneraju industri telekomunikasi, Axiata sentiasa berusaha untuk menyediakan perkhidmatan komunikasi bertaraf dunia yang menggunakan teknologi paling maju yang ada, dan cita-cita Axiata tidak hanya berhenti di situ. Dengan kehadiran yang kuat di seluruh wilayah, Axiata juga berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan di negara-negara operasi Axiata. Kami memajukan Asia selangkah demi selangkah. Antara produk dan perkhidmatan Axiata Group Berhad terbahagi kepada 3, iaitu digital telco, digital business dan juga infrastruktur. Berdasarkan kenyataan media pada 27 Mei 2010, Axiata telah mempunyai pelanggan di Asia yang beroperasi di bawah jenama Celcom di Malaysia, XL Axiata di Indonesia, Dialog iaitu terdapat di negara Sri Lanka, Robi di Bangladesh, Smart di Cambodia, Ncell di Nepal, dan digital business ini termasuklah Bus, Aspirasi, Ada, Axiata Digital Labs dan Epigate. Dan infrastruktur yang terkini yang telah ditubuhkan oleh Axiata ialah e.co. Menurut Blumenthal, pada tahun 2020, pelanggan merupakan individu ataupun perniagaan yang membeli barangan atau perkhidmatan syarikat lain. Pelanggan ini sangat penting kerana mereka lah yang menentukan pendapatan. Tanpa pelanggan, perniagaan tidak dapat meneruskan kewujudannya. Alright, dalam kes Axiata Group Berhad ini, pelanggan utama Axiata terdiri daripada 2 kategori, iaitu pelanggan luaran ataupun external customer,
Dan yang kedua adalah pelanggan dalaman ataupun internal customer. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rizwan bin Maklin, nombor metrik 276685, ingin menerangkan hasil daripada kerja kumpulan bertajuk Axiata Group Berhad. Di dalam sebuah organisasi, ianya mempunyai pelanggan luaran dan dalaman serta pesaing. Pelanggan luaran ataupun external customer. Pelanggan luaran merupakan individu ataupun sekumpulan manusia yang sanggup melakukan transaksi pembelian untuk mendapatkan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh sebuah perniagaan. Seseorang pelanggan luaran itu boleh menjadi on time ataupun dalam konteks perkhidmatan telekomunikasi seperti Axiata. Kebiasaannya pelanggan terdiri daripada pelanggan tetap. Pelanggan luaran ini terdiri daripada pembekal, pelanggan tetap, masyarakat, kerajaan, pemiutang dan pemegang saham. Pelanggan dalam atau internal customer. Pelanggan dalam pula merupakan individu yang mempunyai hubung kait secara langsung dengan sebuah organisasi perniagaan. Misalnya sebagai anggota kerja Axiata, walau tiada artikel yang dijumpai menyatakan anggota kerja wajib menggunakan perkhidmatan telekomunikasi yang hanya ditawarkan oleh Axiata saja. Pekerja sedia maklum untuk menyokong perkembangan dan kebolehterusan Axiata sebagai syarikat telekomunikasi. Pelanggan dalam ini terdiri daripada anggota kerja, pemilik, perwakilan. Dari segi pesaing pula, sebuah perniagaan dikelilingi oleh pelbagai aspek persekitaran yang saling berinteraksi dan dipengaruhi oleh segi pembuatan keputusan atau tindak balas terhadap suatu yang memungkinkan operasi perniagaan berjalan lancar. Dengan cara mengenal pasti perkembangan dan aktiviti pesaing-pesaing utama dalam bidang perniagaan yang sama, maka sebuah perniagaan mempunyai kelebihan untuk mengambil tindakan yang lebih jauh, lebih proaktif dan sentiasa di hadapan. Persaingan sebenarnya boleh memberi kesan secara tidak langsung kepada end-to-end proses organisasi perniagaan, asalkan ianya sihat dan tidak menggunakan strategi kotor untuk menjatuhkan perniagaan lain. Persaingan melalui tugasan ini, pesaing Axiata dapat dikenal pasti melalui dua kategori utama, iaitu antara pesaing-pesaing unggul syarikat telekomunikasi di peringkat dunia, termasuklah China, Verizon, AT&T, Vodafone, Nippon Telegraph. Pesaing peringkat Malaysia, Digi Telecommunication, Maxis Communication, Telekom Malaysia Berhad, U-Mobile, Time.com Berhad. Bagi menghadapi persaingan yang sengit dalam dunia luar, Axiata telah mula mengubah teknik dengan berunding untuk menjual kepentingan dalam unit-unit perniagaan dan bukan lagi urus niaga di peringkat kumpulan. Axiata yang beroperasi dalam 9 negara Asia Tenggara dan Asia Selatan telah menerima tawaran tidak rasmi daripada HIS Tower Nigeria untuk kepentingan dalam syarikat menara telekom. Persaingan dalam dunia digital ini, Axiata juga tidak lari daripada untuk meningkatkan lagi persaingan mereka untuk menerajui dunia digital. Perang harga dalam kalangan syarikat telekomunikasi negara sejak 2 bulan lalu memberi kelebihan kepada pengguna dari segi pilihan plan perkhidmatan. Salam sejahtera, nama saya Christella Kinding, nombor metrik 276514. Di sini saya ingin membentangkan mengenai isu semasa Axiata Group Berhad yang diperolehi melalui sumber rujukan online. Setiap perusahaan pastinya akan timbul banyak permasalahan dari aspek pengaruh persekitaran ataupun isu yang tidak dijangka menimpa sesebuah perniagaan. Berikut merupakan antara isu-isu semasa
yang berlaku dan serba sedikit mempengaruhi beberapa keputusan Axiata. Isu pertama, Axiata Group Berhad meraih untung bersih lebih rendah ketika pandemik COVID-19. Isu kedua, anak syarikat Axiata Group Berhad iaitu Celcom menawarkan akses tanpa had secara percuma kepada aplikasi sembang WhatsApp, panggilan suara dan video untuk semua pelanggan Celcom. Isu yang ketiga, Axiata Group Berhad menyumbangkan dana tunai berjumlah 150 juta kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Dan isu yang keempat, Celcom memberi perkhidmatan rangkaian yang kurang memuaskan hati pelanggan. Analisis syarikat Axiata Group Berhad pada hari ini telah menjadi antara syarikat telekomunikasi terbesar di Asia melalui pengembangan operasi di 10 buah negara. Antara anak-anak syarikat muda ahli Axiata yang beroperasi di bawah jenama Axiata adalah seperti Celcom di Malaysia, XL di Indonesia, Dialog di Sri Lanka, Robi di Bangladesh, Smart di Kemboja, Idea di India, M1 di Singapura, dan MTCE di Iran. Slide seterusnya merupakan senarai anak syarikat Axiata Group Berhad dan peratus pemilikan. Bagi jenama Robi di Bangladesh mempunyai 68.7% pemilikan, jenama Smart di Kemboja mempunyai 100% pemilikan, jenama Vodafone Idea Limited di India yang paling sedikit pemilikan iaitu memiliki sebanyak 8.17%. Jenama Ncell di Nepal memiliki 80%, manakala jenama XL di Indonesia memiliki 66.55%, jenama Celcom di Malaysia memiliki 100% pemilikan, jenama Dialog di Sri Lanka mempunyai 83.32% pemilikan, dan akhir sekali adalah jenama M1 di Singapura iaitu memiliki sebanyak 29.12% pemilikan sahaja. Analisis syarikat Axiata Group Berhad yang lain pula, perkhidmatan 4G terawal di Malaysia dipelopori oleh Axiata Group melalui Telco Celcom. Anak syarikat Axiata iaitu Edotco Group adalah salah satu infrastruktur telekomunikasi terbesar di rantau ini dengan memiliki lebih dari 16,000 menara dan 12,000 fiber di 4 buah negara. Satu lagi anak syarikat Axiata iaitu Axiata Digital menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam perniagaan berasaskan internet seperti iklan mudah alih dan e-dagang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Kayan bin Kamarudin, nombor matriks 276769, Pusat Pengajian Kota Kinabalu, Sabah. Seterusnya, SWOT analisis syarikat. Yang pertama, kekuatan syarikat ini ialah daya saing tinggi di Asia Tenggara. Yang kedua, saiz syarikat yang sangat besar. Yang ketiga, mempunyai kepelbagaian dalam cabang perniagaan. Yang keempat, mempunyai bagian pentadbiran, penyelidikan dan pembangunan yang kuat. Dan yang terakhir, reputasi dan kehadiran pasaran yang kukuh dalam sektor telekomunikasi. Seterusnya, kelemahan syarikat ini ialah prestasi pasaran yang rendah masa kini, dan yang kedua, keuntungan rendah disebabkan persaingan yang sengit dengan syarikat lain. Okey, seterusnya peluang syarikat ini ialah penembusan pasaran dalam penggunaan internet semakin meningkat. Yang kedua, permintaan perkhidmatan semakin meningkat sejajar pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Yang ketiga, pertumbuhan ketara dalam industri perkhidmatan telekomunikasi. Dan yang terakhir, penawaran saham terbitan awam IPO dari negara lain.
Dan terakhir, ancaman syarikat ini ialah amalan perniagaan perang pelanggan. Yang kedua, perang telefon pintar antara syarikat telekomunikasi. Yang ketiga, perubahan pesat dalam teknologi telekomunikasi tanpa sempadan. Dan yang terakhir, persaingan iklan yang agresif. Salam sejahtera, saya Veronica Berman, nomor metrik 276720 akan membentangkan hala 7 Axiata Group Berhad. Dalam hal ini, Axiata sebenarnya diharapkan agar mempunyai keupayaan untuk mengharungi cabaran, menyelesaikan isu-isu terkini dan meletakkan syarikat tersebut lebih maju di masa hadapan. Untuk menetapkan sebuah hala 7 yang jelas, menurut Husin Mahmud tahun 1997, penetapan dan pelaksanaan dari aspek kepimpinan berwawasan memerlukan ciri-ciri berikut. Pertama, mempunyai wawasan. Kedua, berkongsi wawasan. Ketiga, mengkomunikasi wawasan. Keempat, membuat penetapan tentang sasaran dan KPI. Kelima, melaksanakan hala 7 dan program. Sebahagian daripada hala 7 Axiata adalah melalui anak syarikat seperti Celcom. Terdapat sebuah artikel korporat pada 15 Disember 2019 di portal rasmi Celcom yang menyatakan Celcom terokai teknologi masa depan 5G di Pulau Langkawi, iaitu bertujuan untuk meningkatkan operasi harian peniaga dan pihak berkuasa tempatan serta memperkasa gaya hidup pengguna secara digital di Langkawi. Usaha pihak Axiata melalui Celcom ini tidak terhenti begitu sahaja. Malahan, pada penghujung tahun 2019, pihak Celcom telah bekerjasama dalam Innovation Center for 5G yang dibangunkan oleh Universiti Teknologi Malaysia UTM dan Ericsson di UTM Kampus Kuala Lumpur. Objektif utamanya adalah untuk memudahkan penyelidikan bagi 5G dalam persekitaran kampus. Cadangan untuk memajukan Axiata: pertama, mewujudkan jawatan kuasa pengurusan risiko. Kedua, membina sistem mereka dengan lebih efektif dan efisien. Ketiga, meningkatkan liputan. Keempat, meningkatkan kesetiaan pelanggan. Kelima, menjalankan kerjasama perniagaan dengan pihak ketiga. Kesimpulannya, perniagaan teras Axiata Group Berhad merupakan pegangan pelaburan dan penyediaan perkhidmatan telekomunikasi dan perundingan pada skala antarabangsa. Axiata Group Berhad turut berperanan mengukuhkan pembangunan telekomunikasi antarabangsa dengan menawarkan perkhidmatan mudah alih, prabayar dan pasca bayar kepada pelanggan menggunakan beberapa teknologi seperti GSM, GPRS, Edge, 3G, HSPA dan 4G LTE. Menawarkan penggunanya dengan perkhidmatan roaming yang merangkumi 193 buah negara. Bekerjasama menjual telefon pintar dan tablet dari syarikat terkenal seperti Samsung, Sony, HTC, Motorola, LG, BlackBerry dan Apple. Sekian daripada kumpulan kami. Semoga pembentangan ini dapat membantu dan menambah ilmu kita. Sehingga berjumpa lagi di pembentangan akan datang. Terima kasih.